Hello, saya Ibrahim Hakimi. Ini rancangan Suara Anak Watan. Utusan Malaysia laporan pada 19 Mei 2022 mengatakan ramai jururawat berhijrah ke Singapura. Okey, dan untuk yang kedua adalah Malaysia kini 5 Disember 2022 kerajaan digesa bawa masuk jururawat asing. Apa isu yang saya ingin bawa pada hari ini adalah tentang isu peluang ekonomi dan juga peluang kerja yang lebih tetap. Ini masalahnya kita lihat semakin serius lah. Isu ni bukan sahaja dibincangkan pada tahun ini sahaja atau tahun lepas, malahan telah dibincangkan pada tahun 2015, 2016 hingga ke sekarang. Kita perlu lihat kenapa berlaku. Pastinya yang pertama ia tentang soal jaminan kerjaya dan juga jaminan ekonomi ataupun termasuknya soal gaji. Negara kita amat lambatlah untuk mengimplementasikan undang-undang penetapan gaji minimum sebanyak 1,500. Cuba bayangkan, mungkin hanya cukup untuk negeri-negeri di luar Pantai Barat sahaja. Kelantan, di Terengganu, 1,500 tidak cukup untuk mana-mana anak muda yang mulakan kerjaya di Selangor, di Kuala Lumpur, malahan di Johor sekalipun. Dengan kenaikan harga rumahnya yang makin meninggi dan sekarang ini pun nak dapatkan bilik sewa pun berharga 600. Penetapan gaji 1,500, adakah benda itu cukup untuk mereka survive pada masa akan datang? Kita perlu lihat gajilah berbanding dengan Singapura. Laporan itu mengatakan bahawa Singapura menawarkan gaji 3 kali lebih tinggi berbanding apa yang ditawarkan oleh KKM. Ketidakseimbangan demand gaji yang ditawarkan oleh kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Singapura menyebabkan begitu ramai tenaga-tenaga muda dan juga tenaga-tenaga mahir kita lari ke luar negara, menyebabkan negara kita mengalami masalah brain drain. Pelarian modal manusia ini perlu dilihat dengan lebih terperinci lah, kerana Forward Research Center melaporkan bahawa Malaysia mungkin akan mengalami kekurangan tenaga mahir pada masa akan datang, ditambah lagi dengan 70% anak-anak muda selepas SPM yang tidak minat untuk sambung belajar. Nyatanya ini disokong oleh Fellow International Science Council Tan Sri Dr. Zahari Abdul Hamid yang mengatakan bahawa Malaysia mungkin akan terperangkap dan sentiasa akan mengalami masalah middle income trap. Pada tahun 2021, negara kita mencatatkan pendapatan per kapita sebanyak $11,200, sedangkan untuk kita mencapai negara yang berpendapatan tinggi perlulah mencapai sebanyak $15,000. Masih lagi tidak cukup. Sudah masuk tahun 2023, masih lagi tidak ada peningkatan. Ada solusi kalau kerajaan begitu serius untuk mengatasi masalah ini? Mungkin bagi saya lihat kerajaan perlu semak semula penetapan gaji minimum ini. Menguatkasakan gaji minimum sebanyak 1,500, tindakan yang baiklah kerana adanya kesedaran bahawa kos hidup sekarang ini semakin meruncing. Tetapi tidak cukup. Itu yang pertama. Mungkin gaji minimum perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan bidang kerja yang mereka lakukan. Kedua adalah kuatkasakan lagi penguatkasaan undang-undang untuk tidak lari daripada cukai. Dalam laporan LHDN pada tahun 2022, lebih 180,000 individu termasuk pengarah syarikat lari cukai. Jadi nampak tak di sini ketirisan cukai di Malaysia masih lagi serius. Kita kena tengok negara kita ini banyak sumber pendapatan kaya dengan alam sekitarnya, dengan pelabuhan yang menjadi tumpuan kapal pada barat dan timur. Tapi masalah peruntukan untuk kementerian pun masih lagi ada ketirisan dan juga cukai-cukai yang tidak mampu dikutip secara sepenuhnya oleh kerajaan. Kerajaan telah pun mengenakan banyak cukai yang baharu seperti cukai barang mewah. Ini satu inisiatif baik untuk menambahkan pendapatan kerajaan, kerana akhirnya pendapatan-pendapatan yang dikutip itu akan dimasukkan dan juga disalurkan kepada mana-mana kementerian untuk mengatasi masalah ini. Terakhir adalah kerajaan perlu serius untuk merapatkan pembangunan antara semua negeri. Terjadinya middle income trap ini adalah kerana negeri-negeri Malaysia tidak mempunyai kekayaan ekonomi sekata. Kerajaan janganlah politikkan isu KSP yang dibentangkan oleh kerajaan Kedah dahulu. Perlu ingat, segala pelaburan yang dibawa oleh kerajaan di setiap negeri itu bukannya bermuftikan politik, ianya untuk rakyat juga. Kalaulah kerajaan ingin mempolitikkan isu pelaburan di negeri-negeri pembangkang, bagaimana kita ingin keluar daripada income trap? Kerana negara kita ini brain drain yang akan menjurus kepada middle income trap dan akhirnya benda ni tidak akan selesai dalam ruang lingkup ekonomi negara kita. Sekian daripada saya. Platform yang saya bawakan ini adalah platform Suara Anak Watan. Sesiapa anak muda yang menonton platform ini, bolehlah suarakan di komen tentang apakah lagi masalah yang memperhalusi untuk saya cakap dalam platform ini. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.